Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faizatu Nadira binti Omar, Mutalabah Sifru Khamsah, Eda Thalatha Arba'ah. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan, menceritakan sedikit mengenai salah seorang tokoh sufi yang terkemuka, kalau tak salah pada kurun kedua Hijrah. Beliau terkenal, iaitu Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Dan pembentangan ini juga adalah mengikut memenuhi keperluan bagi subjek mata pelajaran Tasawuf Muqarran bagi program ISM Usuluddin dengan kaunseling yang diajar oleh Al-Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Baiklah. Siapa itu Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz? Okay. Okey, Abu Hamzah Muhammad. Ini nama sebenarnya lah Abu Hamzah Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Beliau adalah seorang sufi yang sangat terkenal, berilmu dan juga ulama besar dan hebatlah ketika zamannya. Dikatakan berketurunan Isa bin Aban. Juga seorang tokoh ulama yang terkenal. Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz merupakan murid kepada Haris Al-Muhasibi dan beliau hidup pada sezaman dengan Abu Husain An-Nuri radhiyallahu anhu, juga pada zaman Imam Junaid lah. Berpegang pada golongan tarikat Hasan Al-Masuhi dan juga bersuhbah dengan Siri As-Saqati, Siri bin Mughlis As-Saqati. Beliau juga, Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz, juga faqih dalam ilmu qiraat, juga seorang pendakwah, banyak memberi ceramah, juga menjadi perawi hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih. Baiklah, beliau macam seperti yang disebutkan, beliau banyak berceramah pada permulaannya beliau banyak berceramah di Baghdad sebelum beliau berpindah ke Masjid Madinah. Masjid di Baghdad, Masjid Rusafa. Okey, apa dia doktrinnya mabda' wal mazhab tasawuf ataupun bagaimana nak mengenali kehidupan tasawufnya? Okey, baiklah. Pada permulaan ucapannya ataupun ceramahnya, beliau banyak antara tokoh yang terawal yang membincangkan mengenai kesufian, zikir, semangat untuk beribadah, al-hamma wal mahabbah, kasih sayang, wasyauq wal qarbu wal anas, iaitu keakraban pada ilahi, pada pencipta. Kemudian yang mana beliau pun memiliki status yang tinggilah dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Beliau juga sangat mementingkan kefakiran, kemiskinan. Sebabnya dengan kemiskinan lah yang dikatakan tidaklah sabar seseorang itu dengan kemiskinan itu tidaklah seseorang sabar, melainkan dia adalah seorang orang yang benar. Okay, sebabnya antara kata-katanya juga kata-kata Abu Hamzah, barang siapa yang mengetahui jalan kebenaran, maka Allah akan memudahkan untuk menempuhnya, dan tidak ada petunjuk jalan menuju Allah kecuali mengikut Rasulullah SAW dalam sikap, tindakan dan ucapan beliau. Ini menunjukkan bahawa walaupun dengan kesufian beliau, ada orang kata macam macam tuduhan pada zaman beliau juga, macam hebat tuduhan fitnah yang ahli sufi ni menolak syariat, menolak perkara-perkara ibadat lah. Ini membuktikan apa yang kata-kata Abu Hamzah ni, membuktikan beliau tak menolak pun syariat, sebab jalan kebenaran itu pasti akan mengikut Rasulullah SAW, sama ada kata-kata, ucapan, perbuatan, tindakan dan sebagainya. Okay. Dalam ucapannya yang lain juga, kata-katanya yang lain juga, Abu Hamzah menjelaskan barang siapa yang direzekikan 3 perkara, dia akan berjaya, di mana 3 perkara tersebut adalah, yang pertama, perut yang kosong bersama hati yang qanaah atau berpada-pada, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, sentiasa fakir dengan kezuhudan.
Dan juga sabar, yang terakhir sabar yang sempurna diiringi zikir yang berterusan. Itulah 3 perkara yang membuatkan seseorang itu berjaya menurut pendapat Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Seterusnya, pandangan ulama mengenainya. Okey, ada pun memandangkan beliau sangat hebat. Salah seorang tokoh yang bercerita mengenainya adalah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Kita punya imam mazhab. Minta maaf. Salah seorang imam mazhab lah. Imam Ahmad bin Hanbal ni pernah dalam satu majlis atau kebiasaan dalam majlis, bila berbicara mengenai kesufian, Imam Ahmad akan bertanya pada Abu Hamzah. Pertanyaan apa dia pertanyaan beliau adalah ma taqul fi hadza ya sufi, maksudnya adakah atau apa pendapat engkau mengenai hal ini wahai ahli sufi. Maksudnya Imam Ahmad ni dia akan bertanya balik kepada Abu Hamzah mengenai permasalahan kesufian tersebut, dan kebiasaannya jawapan-jawapan Abu Hamzah ni dia menakjubkanlah Imam Ahmad ni. Okay. Kemudian selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal juga Abu Bakar Al-Farisi, beliau berkata sesungguhnya Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz ni memang seorang yang manusia yang baik, tutur katanya, dia tak banyak berbicara, dan setiap yang keluar daripada mulutnya itu adalah sesuatu yang baik lah, seperti mutiara. Okay, kemudian kata lain juga, banyak kata-kata yang dipetik atau yang diungkapkan sendiri yang disertakan oleh Kushairi dan Sulaimi. Imam Kushairi dan juga Sulaimi ni banyak menceritakan mengenai kewibawaan ataupun kezuhudan ataupun mengenai kesufian Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz ni. Okay. Juga tak lepas juga Imam Junaid yang hidup sezaman dengannya, dan juga Abu Husain Al-Nuri. Banyak pandangan tokoh-tokoh yang mengenai Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Baiklah, yang terakhir, ada pun beliau meninggal ketika berceramah. Ketika berceramah beliau jatuh daripada kerusi. Subhanallah, hebatlah. InsyaAllah husnul khatimah lah yang ceritakan sebabnya ketika berceramah beliau meninggal, Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Kemudian pada tahun 289 Hijrah ataupun 902 Masihi lah, dan beliau meninggal dahulu sebelum Imam Junaid, mendahului Imam Junaid lah. Okay, jadi itu saja sedikit mengenai Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz. Minta maaf jika terdapat salah silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.